Assalamualaikum. Bab 7. Membina kesejahteraan negara. Perpaduan dan integrasi nasional. Maksud perpaduan kaum, ia merupakan penyatuan rakyat daripada pelbagai kaum dan agama. Perpaduan kaum merujuk keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat bersatu. Ia memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Maksud integrasi nasional merupakan satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Mereka ini mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Latar belakang hubungan kaum. Pentadbiran British menyebabkan pemisahan kaum dari segi ekonomi dan ketempatan. Kesannya menyukarkan setiap kaum memahami adat, resam dan budaya kaum lain. Selepas Perang Dunia Kedua, pemimpin pelbagai kaum berusaha bekerjasama untuk perpaduan. Kesan dasar British. Pentadbiran British bermula pada tahun 1874 menerusi pengenalan sistem residen. Dasar British yang mengutamakan sektor ekonomi menyebabkan pekerja dibawa masuk dari luar untuk bekerja dalam sektor pelombongan, peladangan dan perniagaan. Kaum Bumiputera pula tertumpu di kawasan luar bandar dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Keadaan ini menyebabkan mereka terpisah dan berlaku keregangan hubungan kaum. Kesannya, masalah hubungan kaum berterusan sehingga selepas kemerdekaan dan menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Kegiatan ekonomi dan pertempatan. British memberi tumpuan kepada perkembangan ekonomi yang berasaskan pelombongan biji timah dan peladangan getah. Kegiatan ekonomi berbeza antara kaum menyebabkan permisahan dari segi pertempatan. Rakyat terpisah dengan pertempatan yang wujud di kawasan pelombongan, bandar, estet dan perkampungan. Keadaan ini menyebabkan kaum yang kurang berinteraksi antara satu sama lain. Sistem pendidikan dasar British. Muncul pendidikan vernakular Melayu, Cina, India dan Inggeris. Sekolah vernakular berkembang ikut kaum masing-masing. Sekolah vernakular diteruskan selepas merdeka. Kesannya wujud pembezaan pemikiran dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Fahaman politik. Yang pertama, penubuhan parti politik. Yang kedua, parti berjuang untuk kepentingan kaum masing-masing. Yang ketiga, isi perjuangan berkait dengan bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi. Kesannya, pengaruhi hubungan kaum. Selain itu, memperkasa perpaduan dan integrasi. Usaha memperkasa perpaduan dan integrasi nasional. Dari segi politik, yang pertama ialah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara di bawah bidang kuasa Margaret. Yang kedua, mewartakan pembentukan Majlis Muhibah Negara pada 18 Julai 1969. Yang ketiga, menubuhkan Majlis Perundingan Negara pada 29 Januari 1970. Yang keempat, menelaras perkhidmatan awam antara negeri. Dan yang terakhir, membentuk kerajaan gabungan parti politik pelbagai kaum. Ekonomi. Yang pertama, meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Yang kedua, dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional diperkenalkan untuk kemakmuran ekonomi rakyat dan negara. Yang ketiga, pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah melalui rancangan pembangunan tanah. Yang keempat, memperkenalkan zon perindustrian bebas bagi memajukan perindustrian dan perdagangan. Yang kelima, mengintegrasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah. Sosial. Menambah baik dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada. Mengukuhkan sistem pendidikan dapat melahirkan rakyat yang patriotik dan semangat cinta akan negara. Memperkasa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, menggalakkan pengamalan satu kebudayaan kebangsaan, menggalakkan penglibatan dalam sukan, mewujudkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum, dan memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat terhadap bangsa dan negara.